Come on, Yoganes! Arteta, out! Now! You get me? Get the fuck! Arteta, get out! Get out! What do we do? What do we need? What is the answer? What the answer is to sack Mikel Arteta. That's the answer. How big a job have you got here? The gap is enormous. Cannot improve it in 2 months. The rest will take some time. Macam yang korang tahu, EPL season ni akan stop kejap untuk beri ruang kepada World Cup competition. Tapi kali ni kita bukanlah nak cerita pasal World Cup. Apa yang kita nak borak kan, adakah Arsenal mampu untuk menjadi champion Premier League season ni? Kalau korang tanya fans Arsenal season lepas, mesti diorang takkan percaya punya. Membongak lah kau ni kan. Secara rasionalnya memang terlalu awal rasanya kita nak katakan Arsenal ni mampu untuk menjadi juara. Tapi kalaulah Arsenal ni berjaya menang Premier League season ni, orang pertama yang fans Arsenal ni kena bagi kredit adalah mastermind Mikel Arteta. So, video kali ni aku bukanlah nak puji-puji sangat tim Arsenal ni kan. Tapi aku nak ulas sikit macam mana Mikel Arteta rebuild tim Arsenal ni menjadi lebih baik dan mungkin mampu untuk bercabar Manchester City dalam Premier League season ni. Tapi sebelum tu, kalau korang yang baru, macam biasa jangan lupa tekan butang subscribe di bawah untuk support aku buat konten-konten menarik selepas ini. Hashtag masih lagi Hasan, hashtag Cocok Hasan. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Sebelum kita pergi kepada poin-poin yang lebih detail, aku nak kongsi sikit dengan korang beberapa perkara mengenai Arsenal ni. Iaitu sebelum World Cup ni, Arsenal sekarang ni dah 5 poin ke atas di atas Manchester City. Dah kira top of the league lah tu. Dan ada dengar-dengar juga Arsenal ni mampu untuk menjadi juara. So pressure, tekanan dah sekarang dah semakin terasa. Mana taknya kan? Last Arsenal menang Premier League adalah pada season 2003-2004. Zaman-zaman Invincible, zaman-zaman era Wenger masa tu. Tanpa mau masa lagi, kita pergi kepada poin pertama. Benda ni yang dah biasa dah fan Arsenal dengar ni. Setiap kali season je dengar benda lah ni. Dah naik muak dah. Iaitu trust the process. Kepercayaan kepada Mikel Arteta. Bunyi dah macam ruka negara dah ya. Tapi inilah yang board club Arsenal tu buat sampai kita nampak hasil dia sekarang kan. Mikel Arteta ni datang ke Arsenal ketika tim Arsenal ni masih lagi struggle selepas daripada era Arsene Wenger. Dan sebelum ke Arsenal, Mikel Arteta adalah assistant manager di bawah Pep Guardiola di Manchester City. Dan kita tahu macam mana Pep Guardiola punya permainan di Manchester City. Pada awal-awal kemunculan Arteta di Arsenal, dia cuba untuk applykan positional play, permainan lebih kurang macam Manchester City. Dan untuk rekod 2 season pertama Mikel Arteta di Arsenal, Arsenal hanya mampu berada pada kedudukan ke-8 Premier League dan berjaya memenangi FA Cup pada season 19-20. Walaupun statistik tak beberapa bagus, tapi Arsenal dah menunjukkan improvement di bawah kendalian Arteta. Dan ini yang dapat dilihat oleh board club Arsenal tu. Dan agak luar biasa jugalah macam mana board club Arsenal ni boleh percaya dengan long term project yang cuba Arteta lakukan. Kita pun tahu setiap kejayaan tu tak datang dalam masa sehari ataupun satu season. Lagi-lagi tim yang macam Arsenal ni yang masih lagi struggle dan cuba untuk rebuild tim ni balik. Tapi kalau sekarang kau tanya fan Arsenal, kita dah nampak dah macam mana Mikel Arteta punya style play dan play-play yang dia nakkan untuk bermain di role-role tertentu. Dan nampak Arteta ni dia dah ada direction dia dan dia ikut falsafah bola sepak dia. Dan semua itu sebenarnya datang daripada Mikel Arteta itu sendiri. Yang kedua adalah buang yang keruh, ambil yang jernih. Mikel Arteta ni akan cuba untuk buang segala kelemahan dan negativity vibe yang ada dalam pasukan Arsenal ni. Dia merasakan ada satu budaya yang tak betul dan environment yang tak sepatutnya ada dalam tim. Sebelum kemunculan Mikel Arteta di Arsenal, nampak macam klub Arsenal ni tak ada direction yang betul untuk mencabar dalam saingan Premier League. Apa yang Mikel Arteta nakkan adalah player yang ada mindset macam dia. Kita tahu image dan personality Mikel Arteta ni sangat serius. Dan dia sentiasa mahukan player dia sentiasa demand player-player dia untuk menang setiap game. Dia nakkan seseorang player yang ada passion untuk bermain di klub macam Arsenal ni. Dan yang paling penting adalah disiplin pemain-pemain dia. Apa yang Arteta buat, daripada dia cuba untuk mencipta budaya baru, dia get into the team dan analisis mana player yang dirasakan bernilai dan mana player yang dirasakan tak perlu ada dalam team. Macam yang korang tahu, player-player yang tak capai standard dia, player-player yang agak penting untuk pasukan Arsenal sebenarnya sebelum-sebelum ni. Sebagai contoh adalah Mesut Ozil, Matteo Guendouzi, Hector Bellerin dan juga Aubameyang. So nampak pemain-pemain ni adalah department-department yang berbeza. Dan sebab apa Arteta drop player-player macam ni, macam aku cakap tadi, dia tak nak ada budaya-budaya yang tak sepatutnya ada dalam team. Dia nakkan player yang sentiasa passion, hunger dan juga disiplin.
Yang ketiga adalah cara bermain dan berani membuat keputusan. Mikel Arteta ni adalah antara coach yang fleksibel dan boleh variasikan taktikal dia. Dia berani membuat satu keputusan ketika tim dia tengah ketinggalan. Sebagai contoh, korang tengok balik game ketika Arsenal menentang Fulham season ni. Masa tu Arsenal dah ketinggalan 1-0 daripada kesilapan Gabriel. Dan pada awal game, Arteta menggunakan formasi standard dia iaitu 4-3-3. Dan dia nampak formasi tu tak berfungsi dengan baik pada game tu. Dan dia berani membuat keputusan ketika tim dia nakkan gol. Dia keluarkan Tierney dan dimasukkan Nketiah yang digandingkan bersama dengan Gabriel Jesus di bahagian serangan. Dan kalau kita tengok, pertukaran ini menjadi momen penting untuk Arsenal bangkit dengan kemenangan 2-1. Pemain macam Granit Xhaka adalah pemain yang sangat penting untuk Arsenal season ni. Role yang dimainkan oleh Xhaka sebenarnya menunjukkan pemain ini sebenarnya ada value. Dan Mikel Arteta lah individu yang penting untuk mengenal pasti role yang terbaik yang boleh diberikan oleh Granit Xhaka ni. Merupakan facilitator untuk tim Arsenal ni sebenarnya. Dia akan membantu dan memudahkan dari segi aspek bertahan dan juga menyerang. Dan dia juga faham apa role yang dia perlu lakukan. Bila mana dia perlu menyerang dan bila mana dia perlu sense danger untuk dia turun ke bawah. Kalau kita tengok All or Nothing pun, kita tahu yang Xhaka ni sebenarnya adalah player yang mempunyai leadership dan juga captain material. Siapa yang fans Arsenal mesti masih ingat lagi macam mana Granit Xhaka tu dibu di seluruh Stadium Emirates ketika dia dapat red card. Dia punya reaction masa tu memang buat orang semua sakit hati. Dalam kau dapat kamera, masa tu kau captain club, lepas tu kau boleh acting macam tu, memang fan marah lah. Dan masa tu memang dah nampak dah Granit Xhaka ni dah tak ada hati nak bermain di Arsenal. Tapi coach Mikel Arteta ni jugalah antara individu yang paling penting untuk memastikan Xhaka ni stay dan memainkan peranan penting untuk Arsenal season ni. Dan last sekali adalah squad building. In term of recruitment, sebenarnya Arteta ni dah tahu dah apa player yang dia nak dan macam mana dia nak bermain. Dan kalau kita tengok player-player yang dia beli mostly adalah player-player muda, player-player yang punya technical skill yang bagus dan kena dengan corak permainan yang dia cuba terapkan. Dan Arteta juga suka membeli player yang punya ability bermain di banyak position. Sebagai contoh, kita tengok Ben White dan juga Tomiyasu, pemain yang boleh bermain di centre back dan juga full back. Dan tengok macam mana Mikel Arteta develop pemain ni season ni dengan Arsenal sangat-sangat world class. Dan dia nampak selesa bermain di right back berbanding di Brighton dia bermain di centre back. Dan kita tahu Ben White ni mempunyai quality sebagai ball playing defender. Dan Arteta menggunakan dia sebagai full back dan nampak macam mana dia ni sebenarnya berbahaya bila naik ke atas. Dan juga sangat-sangat komit bila bertahan. Dan contoh lain adalah pemain seperti Zinchenko dan juga Gabriel Jesus. Pemain yang sangat world class tapi tak dapat sangat tempat disebabkan Manchester punya squad depth dah terlalu banyak sangat quality pemain. Tapi pemain-pemain ini mampu untuk berikan sesuatu untuk prove something. Mikel Arteta pun tahu macam mana style Gabriel Jesus dan juga Zinchenko bermain. So ini adalah satu keputusan yang sangat bijak sebenarnya untuk Mikel Arteta membeli dua pemain ini. Kalau kita tengok dua pemain ini sangat-sangat sesuai dengan apa yang cuba Arteta lakukan. Itu kita belum cerita lagi pasal in term of backup plan. Contohnya macam Fabio Vieira. Ketika Arteta beli Fabio Vieira, ramai fans Arsenal yang macam, oh Google pemain ni siapa kan? Tapi peranan dia adalah lebih kurang macam Martin Odegaard. In term of squad future dan squad depth, dia perlu beli pemain-pemain macam ni untuk backup plan dia. Baru diberikan peluang tapi dah nampak dah style of play dia kena dengan Mikel Arteta punya konsep permainan. Secara overall, setiap transfer window saja Mikel Arteta dah target player-player yang dia nakkan dan dia percaya mampu untuk membantu untuk completekan squad ni untuk menjadi title contender untuk season ni. Untuk fan Arsenal, korang jangan suka sangat. Perjalanan masih jauh lagi. Tapi kalau tengok daripada confidence level pemain dan juga Mikel Arteta tu sendiri merencanakan permainan di setiap game, kita boleh cakap lah ada nampak lah sipi-sipi sikit piala tu. Tapi apa-apa pun kita tengok lepas World Cup ni macam mana cerita dia. Kalau nak cerita berlebih pun takut keluar mitos macam-macam lah. So aku rasa sampai di situ saja video aku kali ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa tengok juga video-video aku yang lain seperti Piala Dunia Qatar 10 pemain wants to watch dan juga apa kes Ronaldo dengan Ten Hag ni. So itu saja. Hashtag masih lagi Hasan, hashtag Cocok Hasan.